Tak sangka pokok yang ditanam dengan biji, satu biji sahaja tumbuh merimbun di hadapan rumah. Dengan buahnya yang berjurai-jurai dan berwarna hijau, merah tua dan kehitaman. Itulah yang ada di depan rumah Pak Andak. Mengutip hasil daripada tanaman sendiri adalah menjadi satu kebanggaan. Inilah dia pokok yang seperti lada hitam tetapi namanya lain, melada pahit. Yang Pak Andak tanam di halaman rumah dan dia dah ranum. Kalau kita perhatikan berjurai-jurai ranum dan menjadi kegemaran kepada burung merbah dan juga punai untuk makan buah ni. Melada pahit banyak kegunaan dia. Dari segi perubatan alternatif tradisional, dia adalah penawar kepada kencing manis, darah tinggi dan juga penawar kepada keletihan. Inilah dia pokok melada pahit yang Pak Andak nak tuai dan petik untuk dijadikan kisar, untuk Pak Andak kisar dan jadikan tepung untuk kegunaan perubatan alternatif tradisional. Inilah dia melada pahit. Nak petik untuk dijadikan tepung ataupun nak jadikan kapsul untuk kegunaan sendiri. Tetapi ada juga rakan-rakan di sekeliling Pak Andak pun ada yang nak mencuba. Selain daripada itu, melada pahit digunakan untuk penawar untuk tenaga kepada laki-laki. Mereka yang di luar sana boleh mencuba. Sebiji pagi, sebiji petang. InsyaAllah anda rasa tenaga anda kembali semula seperti remaja. Itulah dia khasiat melada pahit. Pak Andak semai bijinya dalam pasu. Tak sangka dia boleh tumbuh. Sebab mula-mula ingatkan pokok nim ataupun pokok semambu. Kerana daun dia tu banyak mirip pokok semambu. Iaitu bujur dan ada bergigi-gigi. Tetapi bila dia bercabang, berbuah, ini pokok lada pahit ataupun mempahit ataupun melada pahit. Tetapi dalam bahasa sains dipanggil Brucia javanica. Belalah benda ni. Pokok hingga dia tinggi 7 meter. Kini dah berbuah. Suka Pak nak tengok. Buah dia mirip lada hitam. Warna hijau muda. Banyak bergentir-gentir dan bergugur-gugur seperti anggur. Tetapi memang banyak mirip lada hitam lah. Bila dia dah mula nak ranum, dia kemerahan dan kehitaman. Kalau rasa sebiji tu memang pahit. Tapi waktu pagi, burung merbah dengan burung punai kadang-kadang datang curi-curi juga nak makan dekat bijinya dekat pokok ni. Pak Andak biarkan aja, itu rezeki burung. Tetapi Pak Andak tahu pokok ni mempunyai khasiat yang tinggi kerana mempunyai antioksida yang tinggi. Ini jenis pokok kayu dan perlukan matahari yang cukup untuk dia berbuah lebat. Itulah dia melada pahit ataupun mempahit yang Pak Andak tanam sendiri. Pak Andak tanya dengan orang lama, apa khasiat melada pahit? Pokok ni memang jarang tumbuh depan rumah. Hanya tumbuh dekat belukar dan semak-semak ataupun dekat hutan-hutan yang kecil. Rupanya orang lelaki suka makan biji dia. Memang pahit sampai dekat lidah kita pun masih pahit. Kalau kita balangan air pun pahit. Dia memberi tenaga kepada lelaki yang lesu. Juga kepada wanita, tenaga dalaman. Kepada wanita yang dalam pantang bagus makan melada pahit. Kerana dia menguatkan, mengecutkan peranakan. Jadi kedua-dua lelaki dan wanita bagus gunakan khasiat melada pahit. Kerana dalam melada pahit tu mempunyai antioksida yang boleh lawan radikal dalam badan kita yang penuh penyakit. Kandungan dalam melada pahit ni ada yatamin dan juga yatanosid. Biji dia mempunyai minyak dalam minyak tetap dalam 50%. Itu sebabnya orang dulu gunakan. Tetapi ada juga mengatakan melada pahit ni untuk ubat prostat, penawar alternatif tradisional kepada prostat dan juga pada gout yang Pak Andak dengar. Begitu juga dengan mereka yang pengidap kencing manis dengan darah tinggi. Kerana boleh mengurangkan kolesterol di dalam darah.
besarnya khasiat melada pahit. Tapi Pak Ndak nak ambil tu, Pak Ndak nak jemur. Kemudian nak basuh bersih-bersih, jemur dan kisar menjadi debu. Campurlah sikit dengan pokok daun belalai gajah dan juga habatus sauda. Jadi bila campuran debu tu, kita akan gunakan satu sudu untuk kita minum waktu pagi dan waktu petang. Kepada mereka yang serasi dengan herba ni, teruskan, kerana dia boleh menghindarkan anti-kanser juga. Pada daun dia kita ambil untuk anti-kanser. Kita rebus air daun melada pahit, legakan sakit-sakit sendi. Pada maklong-paklong yang sakit-sakit sendi, ambil daun dia dan juga debu yang kita dah buat tu, boleh hindarkan sakit-sakit sendi. Juga buasir, juga resdung. Ini antara yang Pak Ndak ketahui daripada congkil daripada orang-orang lama, terapi alternatif tradisional. Kalau kita tak cuba, tak tahu. Orang dulu dah jumpa benda ni semua. Perhatikan buah dia bergentil-gentil, berjurai-jurai macam ladi hitam. Pahit-pahit, melada pahit, sampai ke tekak, sampai ke malam pahitnya. Tetapi punya khasiat yang tinggi. Itulah dia pokok mempahit ataupun melada pahit. Abang-abang yang di luar sana yang begitu gagah tapi tak punya selera nafsu untuk intim bersama isteri, makan melada pahit. Ambil sebiji pagi, masa kita makan sebiji tu memang pahit, tapi balas dengan air. Bila balas dengan air, kita buang air kecil tu, secara tak langsung kita nyahkan toksin dalam urin kita. Kepada lelaki yang bermasalah ataupun mati pucuk, untuk tenaga, makanlah melada pahit, amalkan, insyaAllah. Tapi kalau nak makan tu, bila kita dah buat tepung ataupun debu, minum satu sudu kecil saja, teaspoon tu, kita minum dengan air suam, dan kita rasa tenaga kita. Tapi bila berpeluh-peluh tu pun, tu menunjukkan toksik-toksik dalam badan pun keluar. Kepada pakcik-pakcik yang kecil manis pun bagus untuk diamalkan, insyaAllah. Bila kita dah amalkan, kita tahu dia punya khasiat melada pahit. Memang pahit, orang dulu kata jangan cuba-cuba. Ini bukan main-main punya pahit. Memang pahit sampai ke lelangit lidah dan juga lidah kita. Itulah dia besarnya khasiat melada pahit. Nak tanam pokok melada pahit ni senang aja. Ambil biji yang hitam tu, kita jemurkan dia lama-lama. Yang lebih tu kita gunakanlah untuk kisar buat debu ataupun tepung. Dan selebihnya tu kita semai ataupun kita rendam dulu sekejap biar dia kembang, dan kita semai di dalam botol-botol ataupun bekas-bekas bahan terbuang. InsyaAllah cepat tumbuh. Tetapi awas, memang anak-anak pokok ni disukai oleh siput. Bila kita tanam, kadang-kadang dia bercambah je, siput makan. Jadi kena hati-hati. Tengok pada landscape kat kita tanam tu, pastikan tiada siput. Tetapi bila pokok ni tumbuh, dia akan jadi satu landscape yang cantik dengan tinggi dia, dengan daun dia mirip-mirip daun semambu. Bila kita tanam ni semua, kita rasa bangga. Inilah hasil tanaman kita di keliling rumah, tetapi kita dah boleh petik sendiri tanpa ragu-ragu untuk kita jadikan dia sebagai penawar alternatif terapi tradisional. Inilah dia, kalau kita perhatikan daun melada pahit ni macam daun nim atau pokok-pokok semambu. Daun ni banyak guna. Dia orang kata boleh gunakan untuk sebagai penawar kanser. Rebus air dia, kita minum, agak-agak kelat juga dan juga lemak-lemak. Inilah dia kegunaan pokok yang 1000 guna, melada pahit, daun, biji dan juga akar dia. Melada pahit kita cuba tanam kerana ini adalah antara herba warisan yang orang-orang lama dah cuba dahulu. Melada pahit. Bagi generasi baru, pahit jangan jadikan alasan tak nak mencuba, kerana pahit-pahit itulah banyak khasiatnya. Inilah dia antara herba seberguna. Petik herbs, petik. Jangan lupa subscribe, like dan share. Akan ada lagi penceritaan rahsia herba daripada orang lama yang Pak Ndak akan congkirkan.